A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang menonton channel saya Sewangi Attar, kepada rakan YouTuber saya, kepada rakan Facebook saya, kepada rakan Instagram saya, dan juga kepada rakan Twitter saya, dan semua yang menonton channel saya yang dirahmati Allah dan disayangi oleh Allah SWT sekalian. Okey, apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang saya sayangi dan saya cintai? Tak kisahlah tua ke, muda ke, kanak-kanak ke, ataupun sesiapa saja yang menonton channel saya ni, memang saya sayang. Ya, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Ta'ala, kita sama-sama lagi dapat bertemu dalam channel saya, iaitu perkongsian tentang bab ilmu dan juga motivasi. Okey, hari ni saya nak cerita tentang bab, iaitu cerita tentang bab sifat-sifat yang kita perlu jauhi, yang seangkatan dengan lebih kepada perangai iblis. Ada sesetengah orang tu perangai dia 50% lebih kepada iblis, dan ada setengah pula 50% lebih kepada sifat Rasulullah SAW yang mulia, dan ada setengah orang pula dia CP-CP, dan ada setengah pula dia ambil kedua-duanya sekali, dan ada setengahnya pula dia lebih berat kepada, iaitu 100% kepada sifat iblis, dan ada setengah orang pula 100% dia lebih kepada, iaitu sifat yang mulia yang ada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita minta dijauhkan, wa ya'udzubillah min zalik, dijauhkan kita daripada berperangai seperti sifat-sifat iblis. Antara beberapa perkara yang jangan, iaitu jangan kita lakukan, sebab bila kita lakukan maka kita telah cenderung ke arah perangai iblis. Sebenarnya perangai iblis ni dia suka sangat ganggu kita. Waktu dalam keadaan yang kita tak ibadah pun dia akan ganggu, tapi dalam keadaan yang kita melakukan ibadah, dalam kita tengah climax melakukan ibadah pun dia akan ganggu juga. Yang pertama sekali, dia akan ganggu kita tengah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah pergi tidur, sudah zikirnya. Dia akan cakap begitu pada kita, dan kita pun mula-mula layu mata, dia akan duduk pada mata kita ni, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia akan datang pada kita, membisikkan pada telinga kita, dah pergilah tidur. Dia akan duduk pada telinga kita. Dan waktu ketiga, kita baca Quran. Sebenarnya iblis ni bila kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, dia pun akan membisikkan pada telinga kita, kata, engkau baca ni salah ni, dia kata, aku baca lagi betul. Itu sifat iblis. Sebab iblis ni dia akan membicarakan perihal kesalahan kita, iaitu dia akan membicarakan pada hati kita, iaitu jangan khusyuk kepada Allah Ta'ala, jangan khusyuk, jangan khusyuk, jangan khusyuk, jangan khusyuk. Itu sifat iblis. Okey, dan seterusnya pula bila kita tengah solat, angkat takbir saja, Allahu Akbar. Sebab tu ramai yang bila angkat takbir 3 kali, 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab iblis ni akan sentiasa membisikkan pada telinga kita, iaitu ketidakyakinan kita pada niat yang kita tengah solat tadi. Dia akan membisikkan kepada kita, dia akan bawa kepada kita ni hati yang kita ni supaya tidak yakin kepada Allah Ta'ala dan tidak khusyuk kepada ibadah kita. Bila tak khusyuk, habis semua ibadah kita. Itu memang kerja iblis. Ya. Okey. Sebab itulah kata para ulama, kalau kita nak cari barang hilang, kita solat 2 rakaat, insya-Allah barang tu akan hilang. Sebab bila kita solat Allahu Akbar, tiba-tiba terjumpa barang dalam fikiran kita, oh, kunci kereta tadi terletak dekat bilik air. Satu lagi, saya tahu ramai sahabat-sahabat saya, para jemaah, bila time solat Jumaat ataupun bila time solat dekat masjid, waktu zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak ke, ataupun subuh ke, dia akan bawa satu slipper favorite dia. Dia akan letak kat tepi tangga tu. Memang dia akan letak kat situ, memang tempat dia. Saya sendiri pun kalau saya pergi masjid ataupun surau, saya memang akan letak slipper saya dekat tempat favorite tu. Jadi pada ketika itu, tiba-tiba imam tadi dah angkat takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba akan datang iblis. Dia akan hasut kita, dia akan ganggu fikiran kita, dia akan ganggu hati kita, dia akan ganggu kekhusyukan solat kita, iaitu dia akan beritahu, wahai si fulan bin si fulan, slipper kamu tu dah dibawa lari dah orang, dia kata. Mahal tu, dia kata. Jadi pada ketiga itu, kita kena betul-betul fokus pada ibadah kita, sebab iblis ini dia akan sentiasa menghancurkan ibadah kita. Tu memang kerja dia.
Itu memang sifat iblis. Ya. Okey, saya nak baca satu ayat Quran, iaitu suratul Baqarah ayat 168 sehingga 169, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Saya ulang balik. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim, yang berbunyi, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Itu kerja iblis. Ini dalam suratul Baqarah ayat 168 sehingga 169. Itu kerja iblis sentiasa mengganggu kita, anak cucu Adam AS. Kita tengok balik, siapa yang menyebabkan Adam dihalau keluar daripada syurga? Siapa dia? Iaitu iblis. Memang kerja iblis ni memang dia akan hancurkan kita sampai bila-bila. Dia akan ajak kita untuk masuk neraka sekali dengan dia. Jadi kita kena lawan. Itulah perjuangan yang kita ni, iaitu perjuangan kita zaman sekarang ni. Kita bukan berjuang macam zaman Rasulullah dulu, berjuang ke medan peperangan. Tapi zaman sekarang ni kita berjuang dengan nafsu kita sendiri. Kita berjuang dengan iblis. Kita memperjuangkan, mempertahankan keimanan kita. Perisai tadi, iman kita tu adalah perisai kita. Jadi bila tembok perisai kita tadi pecah habis, maka habislah, tidak ada ketahanan yang kita perlu pertahankan pada diri kita sendiri. Bila tembok pertahanan tu tak ada, iaitu keimanan. Sebab itulah iman tadi adalah perisai kita. Okey, saya nak beritahu kat sini antara beberapa perkara yang jangan kita lakukan, yang kita akan lebih cenderung ke perangai iblis, iaitu yang pertama sekali saya nak beritahu kat sini, iaitu yang pertama sekali iaitu jangan menguap, sebab menguap ni adalah perangai iblis. Saya nak kupas kat sini beberapa perkara jangan kita lakukan. Kalau tak sedar tak apa, tapi kadang-kadang bila kita dah sedar tapi kita buat. Yang pertama sekali iaitu jangan menguap, sebab bila kita menguap, kita akan menguap, kita akan berbunyi, sebab itu perangai iblis. Kalau boleh kita tutup cepat-cepat mulut kita ketika kita nak menguap tadi. Jangan kita menguap sambil berbunyi tak boleh. Kita tutup mulut kita. Okey. Sebab saya tengok kebanyakannya banyak yang student-student ni kan, ataupun pelajar-pelajar ni lah, masa saya belajar agama dulu pun saya sentiasa menguap bila tuan guru bercakap di hadapan kan. Menguap, iblis ni sentiasa mengganggu kita. Dia datangkan mengantuk lah pada kita, dia datangkan kepenatan lah pada kita, dia akan duduk pada mata kita, dia akan duduk pada fikiran kita, dia akan duduk pada hati kita, dia akan membisikkan sesuatu pada telinga kita, iaitu janganlah dengar. Ni pun bila tuan-tuan dengar YouTube saya ni pun cerita tentang bab perihal motivasi ataupun keagamaan, dia akan beritahu jangan dengar cakap dia tu, pembohong dia kata. Jangan dengar kata Ustaz Suwangi Attar tu, pembohong. Okey, yang kedua pula iaitu jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau boleh jangan makan dan minum tangan kiri, kerana setengah orang tu dia makan tangan kiri. Kalau daripada kecil dia kidal tak apa, itu tidak menjadi masalah. Kidal tak apa, tapi jangan buat-buat pakai tangan kiri. Tak digalakkan. Ada orang tanya pasal Ustaz, kalau contoh kalau kita makan ada daging kat depan tu, kita nak belah daging tu pula, tangan kanan nak makan, tangan kiri nak belah daging, itu tidak menjadi masalah. Tapi nak belah tadi tak apa, gunakan tangan kiri nak belah daging tadi. Nak makan guna tangan kanan, tapi janganlah pula kita gunakan tangan kanan untuk belah makanan, tangan kiri untuk makan. Itu sifat iblis. Satu lagi, bila kita tak sengaja, bila time jamuan, bila time perayaan, bila ada jamuan yang besar, kadang-kadang kita tak jaga adab, iaitu kadang-kadang kita suka ambil makanan gunakan tangan kiri dan kita letak nasi pakai tangan kanan. Terbalik, letak nasi pakai tangan kiri dan gunakan untuk cedok lauk gunakan tangan kanan. Itu adab dia yang diajar oleh syarak ataupun yang diajar oleh ulama ataupun diajar oleh asatizah. Jangan gunakan tangan kiri untuk mencedok lauk. Yang ni ramai yang buat begini. Kalau boleh kita elakkan, dan hari ni kita cuba praktiskan. Kalau kita dah tahu,
Okey, kadang-kadang makan pun kita suka tangan kiri. Makan cekedis ke, makan jajan ke, makan kurma ke, hilanglah pahala sunnah. Bila mana kita dah makan kurma tadi dah sunnah, makanan sunnah, tapi kita makan pula dengan tangan kiri, maka keberkatan tu akan hilang. Pahala ada tapi keberkatan tu akan hilang. Okey. Yang ketiga pula iaitu jangan membiarkan makanan tersisa, sama ada di pinggan atau yang terjatuh. Kita tengok balik ramai orang kat luar sana yang susah, kadang-kadang mereka terpaksa punggah balik tong sampah tadi untuk makan makanan yang tersisa. Sebab itulah Islam mengajar kita kalau boleh makan tadi makanan yang tersisa tadi, contoh ya, ada sedikit daging dekat tulang tadi, kita kepat sampai habis, jangan kita biarkan, sebab dia akan jadi makanan kepada iblis. Kalau boleh kita elakkan, jangan sampai makanan tadi berlaku pembaziran. Tapi alhamdulillah pada tahun ni syukur kepada Allah Ta'ala, kita dah jarang untuk melakukan pembaziran. Sebab apa? Sebab musim Ramadan baru ni kita tidak ada bazar Ramadan. Mungkin ada segelintir tempat dia ada bazar Ramadan, tapi bagi saya tak sentiasa pergi bazar Ramadan. Kadang-kadang saya pergi. Sebab apa? Sebab kalau saya pergi bazar Ramadan, saya takut kalau saya terbeli makanan yang banyak, dia akan berlaku pembaziran dan tak makan, simpan lama dalam peti, lepas tu terbuang sampai habis. Kita tak nak berlaku pembaziran. Kalau tuan-tuan ataupun sahabat nak tengok, pembaziran ni akan sentiasa berlaku pada tiap-tiap tahun, iaitu apa? Ketika bila mana berlaku bulan Ramadan dan time perayaan. Kadang-kadang makan tak habis, makanan kita buang dalam tong sampah. Kesian makanan tu akan mempersoalkan kita di akhirat esok. Kalau boleh habiskan makanan tadi. Nabi sendiri pun bila Nabi makan, Nabi akan menghabis makanan tadi, Nabi akan jilat pinggan tadi. Kita sendiri memalu untuk jilat pinggan. Tapi kalau boleh kita makan, kita ajar anak kita untuk jilat tangan. Jilat tangan. Sebab apa? Sebab ada keberkatan pada tangan tadi. Yang ni makanan yang tersisa tadi, kalau boleh kita jilat. Ini dipanggil makanan yang tersisa. Dan juga pada makanan di pinggan tadi adalah makanan yang tersisa, kita habiskan. Okey, seterusnya pula iaitu yang keempat, jangan membazir. Jangan membazir. Allah SWT berfirman, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara kepada syaitan. Jadi orang yang membazir ni adalah saudara-saudara kepada syaitan. Kita tengok balik kadang-kadang pesan kepada isteri kita, pesan kepada sesiapa saja, kalau boleh masak tu biar limited. Jangan masak terlampau banyak. Masak banyak kalau habis tak apa. Dengar sini saya cakap, masak banyak kalau habis tak apa. Tapi ni masak banyak tapi tak habis, dibuang dalam tong sampah ataupun dibuang di longkang-longkang. Kalau ada haiwan yang makan tak apa, tapi ni dibiarkan begitu saja. Dia kata apa? Tak apalah, ni rezeki untuk kucing. Tapi kucing tak makan pun, itu berlaku pembaziran. Kalau kucing makan tak apa, ni kucing pun tak nak makan, jadi berlaku pembaziran kepada dia. Sebab tu saya tengok kadang-kadang ya, saya pernah menegur sahabat saya bila mana dia masak terlampau banyak ya, sehingga menyebabkan pembaziran. Sehingga kadang-kadang ada makanan yang kita buat tapi tak jadi. Ramai yang setengah individu tu dia buat makanan tapi tak jadi, tapi dia menghina makanan tadi. Dia post makanan tadi tak jadi, spoil betul lah makanan ni, entah apa-apa makanan ni, kita menghina makanan tadi, maka hukum dia tu pada dosa besar. Kalau boleh kita tak payahlah aibkan makanan, sebab makanan tadi akan mendoakan kita. Saya kurang setuju bila mana kita post gambar makanan tak jadi, sebab seperti mana kita telah aibkan makanan ataupun rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya kurang setuju ya. Jangan marah, saya cuma nak beritahu saja. Saya cuma nak tegur saja. Kita tegur sama-sama. Saya pun buat silap dan semua buat silap. Dan seterusnya pula iaitu yang kelima, jangan minum secara berdiri. Ni amalan syaitan. Jangan minum secara berdiri ataupun jangan makan secara berdiri. Ada tak dalam kajian sains ataupun dalam kajian perubatan menyatakan bila mana kalau makan duduk mudarat kepada dia? Tidak ada lagi. Tidak pernah ada. Melainkan mudarat bila mana kita makan berdiri. Makan berdiri tak digalakkan, makan duduk digalakkan. Sebab dalam kita ada campur air, ada campur udara, ada campur makanan. Sebab itulah kita perlu duduk. Dan cara-cara duduk telah diajarkan dalam kitab Syama'il Muhammad, dalam sifat kepribadian Rasulullah SAW. Bila mana Nabi makan, Nabi akan duduk dengan beberapa cara. Ada yang Nabi duduk dalam keadaan bertimpuh dan sebagainya.
kita tengok balik. Itu kita perlu belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Yang dianjurkan oleh Rasulullah satu je yang kita boleh minum. Ketiga, kita minum air Zam-Zam di hadapan Kaabah dan membaca satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita minum, okey, dan kita sebut doa ataupun kita baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ni ketika kita minum, iaitu air Zam-Zam depan Kaabah. Ada satu doa dia, saya pun tak ingat doa dia, sebab kalau pergi umrah ataupun pergi haji, insya-Allah saya akan ingat, kita akan refresh balik. Tapi kita jarang-jarang ingat, sebab kita jarang-jarang minum di hadapan Kaabah. Bila kita pergi, bila musim haji ataupun musim umrah saja kita akan minum di depan Kaabah, ya. Okey. Dan yang keenam pula, iaitu jangan tidur sepanjang malam sehingga matahari naik. Hendaklah bangun ketika azan untuk pergi bersolat subuh berjemaah. Selepas itu disambung terus dengan aktiviti yang bermanfaat sehinggalah waktu siang, kerana waktu pagi adalah waktu yang diberkati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tegah ataupun Islam menegah bila mana kalau kita tidur sepanjang hari. Contoh, bila kita tidur pukul 8 malam, kita tak bangun subuh, kita tak solat duha, kita terus sampai ke tengah hari. Itu yang dilarang oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk umat dia yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lummati fi bukuriha. Saya ulang balik, Allahumma barik lummati fi bukuriha, yang bermaksud, ya Allah, berkatilah umat aku pada pagi hari. Nabi akan sentiasa mendoakan kita pada waktu pagi. Nabi akan bangun pada waktu pagi, Nabi akan mendoakan kita, umat dia, iaitu yang berbunyi, saya ulang balik, Allahumma barik lummati fi bukuriha, iaitu, ya Allah, berkatilah umat aku pada pagi hari. Tengok, Nabi sendiri pun mendoakan umat dia. Nabi nak supaya kita ni diberkati oleh Allah Ta'ala dan juga para malaikat. Sebab itulah kita kena sentiasa lepas subuh tadi, jangan tidur lagi, kita baca Quran, berzikir, ataupun kita buat kerja-kerja rumah, mengemas dan sebagainya. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, apa kami nak buat kalau sekiranya kami tak pandai mengaji, kami tak pandai buat solat duha? Kita kemas, berkebun dan sebagainya pun ibadah juga. Kita cuci tingkap ataupun kita siram pokok bunga, itu pun dikira sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala, dan pun dapat pahala juga. Tapi jangan kita tidur terus. Sebab ada sebab tertentu yang dikaji oleh para ulama kenapa kita tidak boleh tidur. Mungkin badan kita akan jadi lemah, badan kita akan jadi sakit, sakit lambat baik, lambat sakit tu baik, ya. Okey. Dan seterusnya pula, iaitu yang ketujuh, jangan memasuki rumah, menutup pintu rumah, makan, minum dan menutup bekas makanan serta minuman melainkan dengan membaca basmalah. Okey, saya tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa matan dia apa, sebab Nabi beritahu kat situ, kalau kita nak jauhkan iblis ataupun jin masuk dalam rumah kita, kena sentiasa baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita tutup pintu, kita masuk rumah, kita tutup gate, kita masuk ke dalam kereta, kita jamah makanan tanpa menyebut perkataan basmalah. Jangan. Kalau boleh kita sebut, wajibkan, lazimi sentiasa mulut kita basmalah, bismillah, 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 bismillah. Contoh nak buat satu, bismillahirrahmanirrahim. Contoh nak pergi nak pergi jalan mana-mana ataupun nak pergi baca Quran dan sebagainya, ataupun kita nak pergi keluar pada rumah, bismillahirrahmanirrahim. Nak balik pada rumah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah Nabi. Jangan buat sesuatu perkara tanpa menyebut perkataan basmalah, sentiasa sebut. Okey. Dan seterusnya pula, iaitu yang ke-8, jangan, kita dalam konsep jangan lagi, jangan melakukan sikap-sikap buruk seperti pemikiran yang sia-sia, melayan bisikan negatif, imajinasi yang buruk, malas, cemburu, marah, merungut, dengki, riak, buruk sangka dan lain-lain. Jangan buat perkara ni. Saya ulang balik, iaitu jangan mendengar bisikan-bisikan negatif. Contoh, ramai orang suka mendengar bisikan-bisikan negatif, dia halusinasi, dia suka dengar bisikan iblis.
Contoh duduk seorang-seorang, tiba-tiba tengah mancing, iblis kata kamu kena terjun dalam sungai tadi. Dia pun terjun dalam sungai tadi. Sebab kebanyakannya banyak yang didengar bisikan-bisikan iblis. Sebab tu kadang-kadang waktu maghrib kita tak digalakkan untuk memancing. Sebab pada ketika itu, sebab tempat-tempat iblis tadi adalah di paya-paya, di laut-laut, di hutan-hutan. Sebab tu kalau boleh nak memancing sebelum maghrib kita kena balik. Sebab apa? Sebab takut terdengar bisikan-bisikan yang negatif daripada iblis tadi. Tiba-tiba dia kata benda, kamu masuk dalam kolam tadi. Sebab tu kita tengok balik, ramai kebanyakannya banyak yang meninggal mati lemas. Kemungkinan mungkin dia dengar suara-suara yang ghaib tadi daripada iblis tadi. Itu bahaya, ya. Okey, jangan buat perkara-perkara yang negatif, maksudnya sifat-sifat mazmumah, riak, buruk sangka, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis muttafaq alaih. Kita jangan berburuk sangka pada orang, kerana sangkaan buruk tadi adalah sifatnya daripada iblis. Kita suka bersangka buruk pada orang, jangan. Ini adalah sifat iblis. Sentiasa, contoh, orang sebelah rumah beli kereta baru, ni beli kereta baru pula lah sebelah rumah ni, nak berlawan dengan aku lah, mentang-mentang aku beli motor baru, contoh. Kita pula bersangka buruk dia, padahal dia beli kereta tadi untuk isteri dia, untuk kegunaan pergi kerja, bukan sebab nak berlawan dengan kita. Okey, seterusnya pula iaitu jangan ada perasaan sifat cemburu. Yang ni ramai cemburu sangat-sangat pada suami dan isteri dia. Boleh nak cemburu tapi jangan terlampau sangat, ya. Dan juga jangan ada sifat riak. Sifat riak ni suka menunjuk-nunjuk. Saya pernah utarakan dalam satu vlog saya, iaitu tentang bab iaitu sifat riak. Okey, seterusnya pula iaitu yang ke-9, jangan menggunakan khidmat syaitan seperti berjumpa bomoh, meminta amalan, mencari barang hilang, meminta jampi-jampian dan menjatuhkan sihir kepada orang lain. Yang ni banyak berlaku. Sebab tu kadang-kadang bila sepasang suami isteri datang bertemu dengan saya pernah ambil satu kes bila mana isteri dia ni pergi jumpa bomoh. Isteri dia ni sakit, tak sembuh-sembuh penyakit, sakit memanjang, kudis banyak pada betis dia, kudis banyak pada leher dia. Saya cerita ni bukan untuk mengaibkan, saya rahsiakan nama dia siapa, dia duduk di mana, tapi nak cerita ni iaitu tentang bab pengalaman saya ketika bila mana saya menguruskan perihal rumah tangga yang menggunakan sihir. Dan pada ketika itu dia kata dia jumpa bomoh tu beritahu suami dia yang bomohkan dia. Lalu pada ketika itu isteri dia tadi pergi jumpa bomoh pula, bomohkan suami dia tadi. Masya Allah, saya kata bomoh-membomoh di antara satu sama lain. Suami dia sangat baik, suami dia tak gunakan bomoh pun, sebab mungkin Allah nak uji rumah tangga wanita tadi, sebab wanita tadi tidak ikhlas berkahwin dengan suami dia tadi sebab semata-mata untuk duit sahaja. Lalu pada ketika itu saya beritahu jangan kita fitnah suami puan. Tentang suami puan tu orang yang sangat baik, dia semayang tak? Semayang. Bomoh cakap dia gunakan sihir untuk saya. Tak, mustahil dia gunakan sihir. Ya ustaz, dia gunakan sihir. Kita jangan percaya 100% kepada sihir dan juga iblis. Sebab dalam dunia ni ada dua je penawar yang kita boleh dapat. Satu daripada Allah Ta'ala, satu lagi daripada iblis. Daripada iblis ni bukan penawar, daripada iblis ni adalah daripada jin, yang kita tidak boleh menggunakan, iaitu syirik. Dan hukum ni jatuh pada dosa besar. Kita membalas-balas iaitu sihir tadi, tak boleh, jangan sesekali. Kadang-kadang digunakan khidmat bomoh, dia gunakan khidmat sihir, dia gunakan khidmat iblis. Dia minta pada pokok pisang. Yang ni amalan-amalan orang Melayu kuno pada zaman dahulu. Kalau ada lagi zaman sekarang, wa ya'udzubillah min zalik, kita minta dijauhkan daripada kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Ingat, dosa syirik ni tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali taubat nasuha sahaja. Berhati-hati. Zaman dulu pun ada dah sebenarnya menggunakan khidmat daripada jin-jin. Zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad pun ada juga. Jadi kalau boleh kita elakkan, ya. Okey, Nabi tak bagi kita gunakan sihir-sihir ni. Okey, seterusnya pula iaitu yang ke-10, jangan keluar rumah pada waktu senja. Jangan. Dalam kitab dia beritahu jangan keluar daripada rumah pada waktu senja. Sebab pada waktu senja tadilah adanya iblis, adanya segala bentuk jin, iblis dan sebagainya lah. Kalau boleh jangan keluar pada waktu keluar daripada rumah waktu senja. Sebab itulah saya dulu ada seorang sahabat saya, dia berubat
Dia berubat ni digunakan khidmat daripada seorang ustaz. Ustaz ni orang yang hafal Quran lah, orang yang baik, orang yang warak, orang yang tawaduk. Pantang larang untuk berubat itu, dia kata benda, jangan keluar daripada rumah waktu senja. Sebab apa? Iblis akan balik pada waktu senja tu. Memang sifat iblis, memang dia akan balik, kuncu-kuncu dia akan balik ke rumah. Itu perangai iblis, ya. Okey, sebab dia kata kalau sekiranya keluar pada waktu senja, memang penyakit akan lambat sembuh. Sebab kita berdampingan dengan iblis, kita akan bertolak-tolak dengan iblis tadi. Katakan berlumba-lumba, iblis nak masuk, kita nak keluar. Ya, jangan. Okey, yang ke-11 iaitu jangan membazir masa di pasaraya. Yang terakhir sekali iaitu jangan membazir masa di pasar raya, pusat membeli belah, bursa saham dan tempat-tempat lain yang seumpama. Jadi kita dielakkan, dan kita kena mengelakkan daripada kita iaitu membazir. Yang ni saya nak tegur anak-anak muda kita. Kebanyakannya banyak anak-anak muda kita sekarang ni suka buat pot di kedai-kedai makan, terlampau lama berborak. Yang ni jangan, sebab ini adalah perangai iblis. Saya minta maaf saya sebut perkataan ni. Ini adalah perangai iblis bila mana suka melepak di mall-mall, suka melepak di tandas-tandas. Saya pelik, kenapa anak-anak muda suka melepak dalam tandas? Kalau pergi je ke mall, mesti berlonggok-longgok. Ada je pemuda-pemuda yang suka duduk lepak dekat tandas. Saya tak tahu, Allah Alam, tak tahu benda yang dia buat di situ, isap rokok dan sebagainya, tapi borak lama-lama. Sebab nak tahu tak, bila kita masuk dalam tandas tadi, di situ adanya tempat iblis bertenggik dan tempat iblis tidur. Ya. Okey, dan juga pusat membeli belah tak digalakkan. Kalau boleh kita nak beli barang, cari barang keperluan saja, lepas tu kita keluar terus. Jangan duduk lama-lama. Tapi ada setengah orang beritahu, Ustaz, habis tu kami yang kerja kat pasar raya ni sentiasa ada iblis lah. Tak, kerja lain, sebab kerja ibadah. Tapi orang yang masuk tadi, kerja tak apa, kerja tu ibadah, tak apa, teruskan. Nak duduk lama dalam pasar raya tempat awak kerja tak apa, sebab itu ibadah. Niatkan dalam hati, innamal a'malu binniyat, ya Allah, aku nak kerja, tolonglah jangan ada gangguan daripada iblis. Okey, itu di antara 11 perkara jangan, iaitu jangan dilakukan oleh kita, sebab itu berperangai seperti iblis. Kalau boleh kita elakkan, dan saya mohon kemaafan kepada sahabat-sahabat semua sekiranya tersinggung di atas tazkirah saya yang santai ini. Semoga kita dijauhkan daripada 11 larangan jangan tadi. Jangan yang saya sebut tadi, yang saya utarakan tadi, yang saya kupas tadi, iaitu yang dikira sebagai perangai seperti iblis. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala terima amalan kita, dan semoga kita dijauhkan daripada perangai iblis. Ada setengah orang tanya kepada saya, Ustaz, kalau kita ambil separuh perangai iblis tadi boleh tak? Kita jangan ambil separuh, ambil sedikit pun jangan. Tapi kalau dah terkena tadi, kita beringat, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat mazmumah. Mazmumah apa? Sifat yang teruk, sifat yang terkutuk, sifat daripada iblis. Jadi insyaAllah moga kita menjadi kita mengikuti sifat-sifat Rasulullah yang mulia. Kita ikut sifat yang diajar oleh para sahabat dan juga para alim ulama, ikut sunnah Nabi, dan jangan melakukan 11 perkara yang saya beritahu tadi. Jadi saya rasa sekadar itu saja, mohon maaf. Jadi terima kasih kerana menonton channel saya, Suwangi Attar, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.